Assalamualaikum semua dan selamat kembali ke channel Multiworld Studio. Apa khabar korang semua? Min berharap korang semua dalam keadaan sihat sejahtera. Video hari ini, Min akan menceritakan kisah hidup Tsukasa selepas menjadi abadi. Sebagai peringatan untuk anime watcher, video ini mengandungi 100% spoiler kerana Min akan merujuk kepada manga. Jadi jika tidak mahu kena spoiler, lebih baik jangan tonton video ini atau tonton saja video Min yang lain. Okeylah, tanpa membuang banyak masa, mari kita terus ke intro. Sebelum Min mula, Min akan memberitahu dahulu macam mana ayah Tsukasa mendapatkan Horai Elysium tu dan apa perasaan Tsukasa selepas dia tahu dia menjadi abadi. Sebab Min rasa korang mesti tertanya-tanya macam mana ayah Tsukasa mendapatkan benda tu kan, dan perasaan Tsukasa. Jadi semuanya bermula pada malam pemergian Kaguya, iaitu malam yang sama Tsukasa diambang kematian. Sebelum Kaguya kembali ke bulan, Kaguya ada meninggalkan sebuah surat dan satu Elysium yang kita kenal sekarang adalah Horai Elysium untuk mak ayah Kaguya yang berjaganya dari kecil dan untuk Maharaja. Kaguya memberikan Elysium tersebut kepada mereka supaya mereka boleh tetap bersama walaupun tidak akan berjumpa lagi. Namun, mak ayah Kaguya dan Maharaja tidak mengambil Elysium tersebut kerana mereka tahu hidup abadi tidak akan bermakna tanpa seseorang yang mereka sayang ada di sisi mereka. Selepas itu, Maharaja memerintahkan orang bawahan dia iaitu ayah Tsukasa untuk membakar Elysium tersebut di puncak gunung tertinggi yang ada di negara itu. Tetapi ayah Tsukasa tidak mahu buat begitu. Dia teringatkan anak perempuannya iaitu Tsukasa yang berada di ambang kematian. Jadi ayah Tsukasa berfikir jika dia menggunakan Elysium ini, anak dia akan selamat. Ayah Tsukasa juga tidak kisah apapun yang akan berlaku kepadanya kerana nyawa anak perempuannya lebih bernilai. Selepas sahaja ayah Tsukasa mendapatkan Elysium tersebut, dia telah membuat keputusan untuk memberikan benda itu kepada Tsukasa. Walaupun perkara itu bermaksud mengkhianat kepada Maharaja, ayah Tsukasa hanya mahu Tsukasa teruskan hidup. Begitulah cara ayah Tsukasa mendapatkan Horai Elysium. Untuk perasaan Tsukasa pula, selepas mengetahui dia menjadi abadi, dia berasa kecewa. Kerana pada malam yang dia hampir memboskan nafas terakhir itu, Tsukasa dah berasa cukup gembira walaupun mempunyai hidup yang singkat. Hal ini kerana dia sudah tolong ramai orang dan keluarga dia ada di sisinya. Tsukasa tidak meminta apa-apa pun selain itu sebab dia dah cukup gembira. Tsukasa tidak pernah meminta untuk mendapatkan keabadian. Jadi itulah dia perasaan Tsukasa. Tsukasa berasa kecewa dan sedih. Okey, sekarang baru Min akan terus ke main konten kita pada hari ini, iaitu kisah hidup Tsukasa selepas menjadi abadi yang merupakan kehidupan seperti neraka bagi Tsukasa. Kisahnya bermula selepas penduduk setempat mengetahui Tsukasa abadi. Pada waktu itu ada yang percaya, ada yang tidak, sehingga ada banyak kabar angin yang beredar pada waktu itu. Contohnya, ayah Tsukasa yang menipu Maharaja untuk mendapatkan Elysium tersebut. Buktinya semakin kuat selepas Maharaja memerintahkan keluarga Tsukasa untuk dijatuhkan hukuman mati. Selepas itu, ada seseorang memberitahu jika cerita itu betul, jadi sesiapa yang memakan daging Tsukasa, maka penyakit seseorang itu akan sembuh. Selepas itu, terus kecoh keadaan dekat sana kerana semua penduduk mahu memakan daging Tsukasa. Min berhenti sekejap ya. Adakah betul kalau memakan daging seseorang yang abadi akan menyembuhkan penyakit mereka? Apa yang Min kaji dan apa yang Min baca, jawapan Min boleh jadi. Kerana apa yang Min baca sebenarnya, sesiapa yang memakan hati seseorang yang abadi secara mentah, dia akan mendapat keabadian yang sama dengan orang itu. Namun dalam kes ini dinyatakan memakan daging. Jadi Min tidak pasti sangat. Tapi kenapa Min menjawab boleh jadi? Kerana Min bandingkan dengan anime lain yang mempunyai persamaan dengan Tsukasa, iaitu contohnya anime Seven Deadly Sins, iaitu karakter Ban.
Ban menjadi abadi dengan meminum air dari Fountain of Youth ataupun air pancut kemudaan. Pernah ditunjukkan Ban memberikan darahnya kepada kawannya iaitu King untuk menyembuh luka yang ada pada King. Sebenarnya ada lagi, tapi nanti penjelasannya akan menjadi terlalu panjang. Jadi cukuplah apa yang ada. Min sambung balik cerita. Selepas Tsukasa mengetahui dia dalam keadaan yang terancam, dia terus melarikan diri. Namun, penduduk setempat tidak akan duduk diam dan tengok je Tsukasa lari. Mereka pun kejarlah Tsukasa dengan membawa senjata untuk menangkap Tsukasa. Selepas mereka berjaya menangkap Tsukasa, Tsukasa berfikir sekejap. Setelah apa yang Tsukasa buat, dia banyak menolong penduduk setempat. Tapi ini yang dia dapat, penghinaan ini. Oh, tidak mungkin Tsukasa akan menunaikan permintaan penduduk macam itu sahaja. Selepas itu, Tsukasa bertarung dengan penduduk yang ada dekat sana. Disebabkan Tsukasa abadi, jadi penduduk yang ada dekat sana tiada peluang untuk membunuh Tsukasa. Selepas Tsukasa telah membunuh semua penduduk yang ada dekat sana, Tsukasa sedar yang dia telah menjadi monster. Selepas itu, Tsukasa dah tak ingat apa yang terjadi. Apa yang Tsukasa tahu, dia telah berjalan buat waktu yang amat lama. Tsukasa berasa lapar, dahaga dan lain-lain lagi. Tapi tidak kira berapa banyak permintaan yang dia lakukan, badan Tsukasa tidak akan mati. Tidak kira berapa kali dia tumbang, dalam satu saat badan dia sembuh kembali. Tsukasa sudah tidak tahan lagi. Hati Tsukasa tidak mampu menerima realiti sehingga menyebabkan Tsukasa lupa nama dia. Yang dia ingat, dia bukan lagi manusia. Persoalan yang ada dalam kepala Tsukasa waktu itu adalah ke mana lagi dia perlu pergi. Tsukasa dah tak ingat berapa kali dia cuba untuk bunuh diri untuk mencuba batas keabadian dia. Tapi perkara itu tidak akan mengubah apa-apa. Setiap kali Tsukasa melihat langit malam, dia dapat merasakan bulan sedang menggelakkan dirinya. Tsukasa tertanya-tanya, kalaulah Kaguya ada di sana. Perkara itu membuatkan Tsukasa berfikir, adakah Kaguya dapat kembalikan diri Tsukasa yang asal? Dan Tsukasa menyuarakan kenapa dia tidak fikirkan perkara itu lebih awal, kerana Elixir tersebut milik Kaguya. Jadi mesti Kaguya ada cara untuk sembuhkan Tsukasa. Jadi Tsukasa berfikir dia hanya perlu pergi ke bulan dan cari Kaguya. Namun macam mana? Macam mana Tsukasa nak pergi ke bulan? Macam-macamlah perkara bermain dalam kepala Tsukasa pada waktu itu, sehingga Tsukasa merayu kepada Kaguya supaya kembali dan buat Tsukasa menjadi manusia biasa semula sambil menangis. Selepas itu, tiada apa-apa yang berlaku, sehingga ada seorang lelaki datang menghampiri Tsukasa. Lelaki itu tidak sangka akan berjumpa dengan Tsukasa. Tsukasa membuat muka yang menakutkan, tetapi lelaki itu berkata, "Tidak perlu buat begitu. Aku bukan macam orang yang lain. Aku tak ada minat dengan daging kau. Yang aku mahu adalah sedikit bantuan dari kamu." Selepas itu, lelaki itu berbual dengan Tsukasa tentang impian dia untuk membuat satu negara yang mampu bertanding dengan negara maju yang lain. Tsukasa tidak kisahkan impian lelaki itu kerana Tsukasa ada impian lain yang dia perlu lakukan, iaitu mencari jalan untuk pergi ke bulan. Tsukasa tidak kisah jika dia perlukan keajaiban untuk melakukannya. Lelaki itu faham dan berkata kepada Tsukasa, "Akulah orang yang akan membuat impianmu menjadi kenyataan." Walaupun lelaki itu tahu dia tiada kebolehan untuk menghantar Tsukasa pergi ke bulan dan dia tidak mampu untuk menunaikan impian Tsukasa. Namun, jika dia tidak mampu, maka anaknya akan melakukannya. Jika anaknya tidak mampu, maka cucunya akan melakukannya. Jika cucunya tidak mampu, maka mesti akan ada dari satu keturunannya akan melakukannya. Lelaki itu berkata lagi, "Manusia buat masa sekarang tiada lagi kebolehan untuk pergi ke bulan. Namun, selepas generasi ke generasi, manusia pasti akan ada kebolehan untuk pergi ke sana. Bukan dengan cara keajaiban, tapi dengan kebijaksanaan dan keberanian." Jadi, lelaki itu meminta Tsukasa untuk bersama dengannya sehingga manusia dapat pergi ke bulan. Tsukasa terdiam. Selepas itu, lelaki itu menanyakan nama Tsukasa.
Namun Sukasa sudah lama lupakan namanya sewaktu dia masih lagi manusia biasa. Lelaki itu faham dan ingin memberikan Sukasa nama yang baru, iaitu nama yang kita kenal sekarang ini, Sukasa, yang bermaksud untuk memerintah, kerana dialah yang akan memerintah sejarah manusia. Pada waktu itu, Sukasa masih tidak faham apa yang lelaki itu cuba sampaikan. Tapi dia berasa pertama kali buat sementara waktu dia mendengar kata-kata yang indah. Sukasa masih tidak percaya dengan lelaki itu kerana impian dia tidak masuk akal. Tapi jika dia mampu melakukannya, baru Sukasa akan berfikir untuk mempercayainya. Lelaki itu faham dan mereka sambung berbual. Sukasa ada menanyakan nama lelaki itu. Lelaki itu berkata yang dia mempunyai nama yang pelik kerana nama dia ialah Umayado, yang bermaksud pintu yang seimbang. Bagi Sukasa, nama itu tidak pelik. Umayado diberikan nama itu kerana mak ayah dia gembira yang dia telah lahir. Jadi itu nama yang bagus. Mereka sambung lagi berbual dan sehingga akhirnya kesemua keturunan Umayado mati dibunuh. Itulah dia kisah hidup Sukasa selepas menjadi abadi. Sebenarnya ada lagi, tapi ceritanya masih belum tamat. Masih ada lagi. Jadi Min perlu tunggu cerita tu habis dahulu, baru Min akan buat video, kalau Min mampu. Sebelum Min tamatkan video, ada satu perkara yang Min ingin tambahkan tentang Umayado dengan Nasa. Kalau Min tengok muka Umayado dalam manga lah, rupa dia mirip dengan Nasa. Bukan sahaja Min, tapi Sukasa sendiri juga yang cakap rupa Nasa dan Umayado agak mirip. Tapi Nasa lebih handsome. Pada asalnya Min tidak pasti sebab warna rambut mereka berbeza. Tapi kalau Min tengok pada capture 120, Nasa ada bermimpi yang dia berada di sebuah kuil yang bernama Horyuji. Nasa ingatkan dia mimpikan benda itu kerana semasa dia dan Sukasa melawat mak ayah Nasa, mereka ada singgah di situ. Tapi yang membuatkan Nasa hairan, dia tengok kuil itu seperti masih baru dan orang-orang yang ada di sekeliling Nasa memanggil dia nama Miko-sama atau Tuan Miko. Selepas Nasa bangun dari mimpinya, dia mendapati dia sedang menangis. Jadi apa kena mengena Nasa dan Umayado tentang perkara ini? Okey, ini teori Min ya, teori Min. Selepas buat beberapa research, Min dapat tahu bahawa umur kuil itu paling kurang 1300 tahun yang lalu dan pengasas untuk pembinaan kuil itu adalah seseorang yang bernama Shotoku Taishi. Yang membuatkan Min terkejut adalah orang yang bernama Shotoku Taishi ini mempunyai banyak nama. Antaranya ialah Umayado yang merupakan nama sebenar dia dan Miko. Jadi apa yang Min rasa, Nasa merupakan reinkarnasi kepada Umayado. Bukan sahaja memiliki rupa parasnya hampir mirip, tapi mereka juga membuat satu perjanjian dengan Sukasa, iaitu mereka akan membantu Sukasa untuk pergi ke bulan. Dan kenapa Nasa menangis selepas bangun dari mimpi itu? Kerana Min dapat merasakan bahawa Umayado nak meminta maaf kepada Sukasa kerana dia dan keturunan dia tidak dapat membawa Sukasa pergi ke bulan. Tapi itu semua adalah teori Min sahaja. Kalau korang ada teori sendiri, boleh tulis di ruangan komen di bawah. Sebab kalau dalam manga, masih belum dijelaskan secara terperinci. Yang Min bagi tahu hanyalah dari teori Min yang Min kaji dan baca sahaja. Jadi itulah dia kisah hidup Sukasa selepas menjadi abadi. Bagi Min, kisahnya memang sedih. Hampir berkaca mata Min. Min berharap korang semua enjoy dengan video ini, dan jika korang suka boleh like and share ke kawan-kawan korang, serta boleh tekan butang subscribe sebagai tanda korang semua support channel ini. Jika Min ada tersalah kata dan maklumat, korang semua boleh betulkan di ruangan komen di bawah. Akhir kata, Assalamualaikum dan jumpa lagi.